أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan, puan-puan, dahulu kita berhenti pada ayat 68 Toha 68 Toha. Jadi babaknya adalah tentang pertembungan di antara ahli sihir yang dikumpulkan oleh Firaun dengan Nabi Musa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sekiranya kita ingin mendalami maksud dalam Al-Quran, tidak cukup untuk kita sekadar membaca sekali lalu. Mana-mana tuan-tuan, ibu-ibu semua boleh dapati dalam terjemahan. Cuma lebih daripada makna ayat-ayat tersebut, kita perlu menggali, bukan mengkaji saja, menggali, menggali maksud Al-Quran ini, sebab dia ada lapisan-lapisan makna. Dan kadang-kadang daripada ayat-ayat yang Allah Ta'ala aturkan dalam surah-surah ini ada mengandungi clue-clue ataupun mengandungi petanda-petanda maksud yang boleh kita simpulkan. Jadi contohnya ayat 68 ni, tentunya kita nak bertanya ahli sihir ni macam mana pula. Lepas tu kita tengok mereka ni apabila beriman bercakap seolah-olah umpama orang yang dah lama beriman dah tahu. Contohnya, bila kita tengok kepada ayat yang sebelum tu, ayat yang selepas daripada tu, apabila ahli sihir ini jatuh sujud akur kepada apa yang mereka lihat, ayat 70 tu, faulqiyas saharatu sujjada qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Ayat 70 tu, kami beriman. Jadi perkara begini menjadikan kita menyimpulkan yang apa yang dibawa oleh Nabi Musa dan juga Harun bukanlah merupakan satu perkara yang asing bagi penduduk Mesir. Bahkan dalam kalangan mereka telah pun ada orang yang beriman, sama ada disebabkan oleh Bani Israel dalam kalangan mereka, ataupun disebabkan oleh telah ada message. Kita tahu sebelum daripada itu adalah Nabi Yusuf di bumi Mesir, dan juga sebelum daripada Firaun sekarang ni, zaman Musa ni, telah ada Firaun yang mengikut kepada kesimpulan pengkaji nama dia Akhenaten. Akhenaten ni bapa kepada Tutankhamun yang masyhur sangat. Selepas daripada itu, dalam tempoh 200 tahun barulah datang Firaun zaman Nabi Musa ni, nama dia Ramses II. Nama Arabnya Ra'i al-Musayyir yang kedua. Jadi Ra'il Musayyir tu jadi Ramses lah dalam bahasa orang putih. Jadi jarak di antara Ramses II ni dengan Akhenaten ni, yang merupakan seorang Firaun yang menunjukkan bahawa baginda adalah seorang yang berpegang kepada prinsip tauhid, kerana dia sahaja yang tidak dijumpai mami dia dekat piramid, sebab dia ditanam seperti biasa. Lepas daripada tu barulah Tutankhamun sampailah kepada Ramses II, merupakan seorang Firaun yang memerintah lebih daripada 70 tahun. Sebab itu Nabi Musa diambil daripada kecil, membesar,
keluar daripada bumi Mesir ke Madian, berkahwin dan balik-balik, maka Ramses II masih lagi memerintah. Jadi bukanlah merupakan satu perkara yang asing kalau sekiranya orang Mesir waktu itu telah pun tahu tentang tauhid. Nampak kat situ. Jadi clue-clue ni adalah di antara cara macam mana kita boleh mendalami Al-Quran dengan bertanya soalan tentang kenapa. Kenapa umpama kata kita tengok Firaun ni masyhur sangat dalam Al-Quran. Nama Firaun ni disebut 74 kali dalam Al-Quran, berbanding dengan Nabi Ibrahim sendiri 69 kali. So kita tanya soalan, why? Kenapa? Itu cara kita tadabbur, lepas tu kita carilah maklumat dia. Cara yang kita boleh baca sesuatu makna yang tersirat, kita tanyakan kenapa. Dan jawapannya ialah kenapa Nabi Musa ni, kenapa Firaun ni disebut sebegitu sekali? Sebab apa yang boleh kita ambil daripada simbol Firaun itu sendiri, kuasa yang besar, hebat. Dia merupakan, kalau boleh kita katakan, kerajaan yang paling kuat sewaktu itu. Tidak ada sesuatu pun yang menandingi dia. Dalam tamadun lama ada beberapa tamadun yang disebut. Di antaranya adalah tamadun Firaun di Mesir, dan dia itu sendiri merupakan seorang pemerintah yang mempunyai banyak jasa. Bukan dia tak baik, maksudnya dari segi memakmurkan negara. Kita tengok Firaun tu, kesan dia sampai hari ni, apa yang dia buat dengan Sungai Nil tu. Asalnya Sungai Nil tu dia ada satu cabang sebelah baratnya cabang. Siapa biasa pergi Mesir tahulah. Dia ada Farah, dia ada cabang nama dia cabang Rashid nama dia. Sebelah timur nama dia cabang Dimyah. Asalnya Nil tu satu cabang, tapi dia belahkan cabang tu, dia buat dua, tengah-tengah tu dia jadi delta Mesir. Sampai sekarang Firaun punya kerja masih lagi kita lihat. Jadi dekat delta Mesir tu merupakan kawasan yang paling subur di antara dua cabang tu, Nil tu. Kita dapat tengok lagi kerja Firaun sampai hari ini, iaitu piramid. Wa fir'auna dzil autad, Tuhan cakap. Dan dari segi tenteranya memang power. Hal ataka hadithul junud fir'auna wa thamud. Allah Ta'ala sebut kehebatan tentera. Sebab tu kalau kita nak tengok sekarang ni dalam konteks kita lihat apa yang berlaku di Gaza, sebenarnya Allah Ta'ala ni menjadikan cerita-cerita yang simple ni supaya kita dapat ambil pengajaran. Peristiwa apa yang dialami manusia ni serupa je. Kita dapati tengok hari ni dengan kuasa besarnya. Kalau Amerika tu adalah merupakan sebuah negara yang kita tengok memang ada kemakmuran, kemodenan ilmu, yang tak ada iman saja. Sama dengan kerajaan yang dipimpin oleh Firaun. Kemakmuran, ketenteraannya hebat, pertaniannya hebat. Waktu itu adalah pencapaiannya dari segi pertanian. Tenteranya hebat, dari segi pembangunannya hebat. Kita tengok dia membangunkan piramid. Jadi semua ni ada, pengikutnya hebat. Dia adalah the world order. Waktu tu tak ada orang lain boleh challenge. Sama dengan keadaan orang-orang Palestin dekat Gaza sekarang ni, tak boleh nak buat apa, nak lari ke mana tak boleh, sebab semuanya dikongkong oleh Israel. Sama dengan Bani Israel, kerana mereka tu dikongkong oleh Firaun. Tak boleh nak pergi mana, minta keluar, Firaun tak nak bagi. Jadi sebab tu Al-Quran ini adalah mukjizat. Kerana apa? Kerana cerita dia bukan sekadar cerita, dia adalah simbol yang mempunyai makna tertentu. Jadi kita nak tadabbur Al-Quran, kita kena faham. Tengok macam mana Firaun ini adalah seorang yang Allah Ta'ala sebut kerana dia merupakan representasi kepada beberapa aspek. Kerajaan yang kaya, yang ada teknologi. Teknologi waktu tu pun memang hebat. Kalau kita nak kira kan macam mana teknologi yang orang Mesir purba gunakan nak belah batu piramid itu pun kita dah heran. Macam mana matematik
Ilmu matematik yang handal menyusun bongkah piramid tu daripada bawah sampai atas pun kita boleh heran. Ilmu dia tinggi. Macam mana dia boleh membelah untuk membuat terusan ataupun yang sekarang ni dah jadi sungai satu lagi dekat sebelah timur daripada asalnya sungai Nil. Waktu itu pun dah menunjukkan teknologi yang tinggi. Sebab itu para ahli sihir ni, bila kita tengok tuan-tuan, ahli sihir ni tafsirnya ada yang mengatakan mereka ni bukan sekadar ahli silap mata, tetapi merupakan saintis kimia dan sebagainya yang tahu macam manakah tabiat certain material, certain minerals, ya? Sebab tu dia ada dua Allah Ta'ala sebut dekat situ dalam ayat 66, bal alqu faidha, satunya hibaluhum wa isiyuhum. Ada dua. Hibal, tali, isi ni adalah merupakan macam tongkat. Orang putih panggil rod lah, R-O-D, ya? Dia merupakan besi-besi tertentu yang mana kalau umpama kata ada tindak balas kimianya boleh melengkar-lengkar dan rupanya seperti ular. Itu di antara apa yang mereka tafsirkan. Teknologinya tinggi, jadi teknologinya tinggi, pertaniannya hebat, tenteranya tak usah nak kata lah. Tentera dia merupakan tentera yang hebat, yang digeruni. Fir'aun sendiri merupakan seorang yang lama memerintah, anak dia ramai, dan dia bukan merupakan seorang pemerintah yang setengah pemerintah hari ini. Kalau memerintah, maka kapitalnya saja yang makmur, negeri lain hancur. Tak, Fir'aun ni cara dia memerintah, dia hidupkan semua negeri-negeri kecil dia. Sebab itu dia cari ahli-ahli sihir ni daripada semua tempat. Maksudnya setiap daripada tempat tu ada dia punya structure, dia punya governance structure dia. Ada tentera dia, ada ahli sihir dia, dan anak-anak dia ramai. Termasuklah anak angkat Fir'aun ini Nabi Musa sendiri. Nah, jadi kita boleh bayangkan simbol Fir'aun itu adalah sesuatu yang membawa erti yang lebih dalam, bukan sekadar Fir'aun gitu. Dan masih lagi kita kekal lagi ni. Kalau kita pergi dekat Mesir, patung yang tinggi-tinggi itu semua Ramses kedua lah. Kalau dekat Mesir, pergi dekat Abu Simbel tu, yang patung duduk 4 orang tu, dalam tu semua anak-anak dia, putera-putera dia yang power-power, ramai anak-anak dia. Dan ikut kepada ahli tafsir, bila kita kata iman tu dah sesuatu yang orang Mesir pun faham, sebab datuk nenek moyang Ramses kedua ni, Akhenaten ni adalah merupakan seorang yang beriman. Nabi Yusuf waktu tu adalah bersama dengan kerajaan awal. Zaman tu tak panggil lagi Fir'aun, dia panggil raja, Malik. Dalam surah Yusuf sebut Malik. Zaman Ramses kedua ni saja, selepas tu baru pakai nama Fir'aun. Sebab Fir'aun ni katanya adalah nama asal. Ini tuan-tuan merupakan kajian penyelidik. Kita tak kata benda ni fakta 100%, tetapi apa yang diberikan, kalau kita kaji dan baca, dia boleh kita terima sebagai satu yang ada sokongan kajian. Kita tak boleh nak kata tuan-tuan sejarah ni kata exactly macam tu, exactly tak boleh. Sebab apa? Benda ni adalah humanities. Kalau orang-orang akademik yang kaji humanities ni, kita kena ada disclaimer, cakap inilah apa yang kami dapati daripada rujukan sumber bukti yang kami kumpulkan. Tapi kita tak boleh nak katalah benda tu adalah exactly 100%. Nak kata macam orang Melayu ni keturunan Nabi Ibrahim apa semua tu, it's pendapat. Tak boleh nak kata exactly macam tu. Nak kata umpama kata Nabi Adam turun dekat Gunung Jerai dan sebagainya, it's view. Ada sokongan bukti bawa, kalau tak ada minta maaf, macam tu. Jadi kita tak boleh nak kata exactly, masing-masing tak boleh nak kata orang mendabik dada dengan fakta, sebab benda ni sejarah. Kalau betul-betul ada bukti dan kita terima, okey, yang penting. Jadi kita nak cakap dengan dekat situ. Itulah konteks dia sekarang. Jadi konteks dia adalah sama dengan apa yang kita lihat sekarang yang berlaku dekat Gaza. Kalau dekat Gaza tu contohnya apa yang berlaku ialah macam mana Bani Israel tak boleh nak keluar. Maka itu menjadikan ada persamaannya dengan orang-orang Gaza pada hari ini yang terkepung, tidak boleh keluar. Jadi kita lihat siapakah yang memegang tampuk kekuasaan sekarang ini, kalau tidak bukan Amerika,
Begitulah juga dalam keadaan Firaun. Jadi di situ ada kesombongan, seperti mana kerajaan Israel hari ini sombong, tidak kiralah dengan resolusi UN-nya apanya dan sebagainya. Jadi itu menjadikan kita dapat membaca simbol Nabi Musa ini sebagai sesuatu yang membawa makna yang lebih daripada sekadar satu karakter yang disebut di dalam Quran. Keduanya, dekat situ kita dapat melihat Firaun itu sendiri sebagai satu figura yang bukanlah boleh kita permudahkan. Maksudnya dekat sini pun kita dah tengok ayat-ayat sebelum tu macam mana Nabi Musa lebih daripada sekali merasa takut untuk berhadapan dengan Firaun kerana kedudukan Firaun yang hebat dibandingkan dengan Nabi Musa. Jadi dekat situ simbol macam mana kita dapat lihat sekarang ni orang-orang yang tertindas, orang Palestin, dalam keadaan mereka ni tak ada apa. Tak ada orang nak bantu adik-beradik dia pun yang satu agama, satu darah, orang Arab dekat keliling dia, semua mengkhianati dia. Nak harapkan Syria pun hancur sama berperang. Nak harapkan Syria macam mana? Syria tu bekerjasama dengan Iran, lepas tu mengusir penduduk dia sendiri. Kalau kita sedih dengan apa yang berlaku dekat Gaza, kita jangan lupa pula dekat Syria tu yang telah dibunuh mati dalam peperangan tu adalah lebih daripada 1,5 juta. Bukan Amerika punya kerja, bukan Israel punya kerja, tetapi orang Islam punya kerja. Kena faham apa yang berlaku dekat Syria bawah rejim Bashar al-Assad, merupakan seorang Alawi Syiah yang dibantu oleh Iran. Kita nak harapkan Iran macam mana membebaskan Palestin, sedangkan dalam keadaan yang sama dia yang turut sama membunuh orang Islam Sunnah dekat Sunni dekat Syria dekat 1,5 juta. 3 million keluar. Kalau kita nak marah sangat dengan Barat, kita kena tengok juga marah-marah kita dekat Barat pun. Kalau Germany tu, Angela Merkel lagi tu ambil juga pelarian Syria 1 juta. Berapa banyak pelarian-pelarian yang diambil oleh negara Islam sendiri, Saudi, kita dan sebagainya. Jadi kita pun kadang-kadang kena juga muhasabah diri kita lah. Kita tidaklah dalam keadaan tu merupakan sesuci yang kita ingat diri kita ni. Walaupun kita bersimpati dengan Palestin, ketahuilah kita pun kadang-kadang bukanlah merupakan orang yang that level yang boleh membantu pelarian, sebab kita tak sign pun yang perjanjian mengambil pelarian tu. Kita boleh cakap pasal ukhuwah persaudaraan, kita boleh cakap waktu Ma'al Hijrah panggil penceramah cerita pasal ukhuwah macam mana Muhajirin dengan Ansar, tapi perangai kita pun tak berubah. Macam mana kita boleh tengok Indonesia baru-baru ni dia tolak kapal Rohingya. Ada orang kata nak jaga keselamatan kita dan sebagainya. Put that aside. Bubuh tepi. Tapi maksudnya kita, sifat kita begitulah yang ditegur oleh Allah Ta'ala. Yang muhasabah perkara-perkara ni sebenarnya kadang-kadang ada banyak benda juga yang menyumbang disebabkan oleh tingkah laku kita, attitude kita sendiri. Yang mana kadang-kadang benda ni kita nak cakap pun tak berapa selesa sedar, tapi kita perlu cakap. Apabila kita nak menyampaikan dakwah ni, kita perlu cakap apa yang kita perlu dengar, bukan apa yang kita nak dengar. Right? What you need to hear, bukan what you want to hear. Kena cakap pahit-pahit pun pahit lah, macam mana nak sampaikan juga. Itu sikap-sikap kita. Dan mungkin ini adalah teguran daripada Allah Ta'ala, kerana sifat kita sendiri. Walaupun dalam keadaan tu Allah Ta'ala dah bagi macam-macam nikmat dan sebagainya. Kita akan tengok sifat manusia ni pada Bani Israel, macam mana Allah Ta'ala selamatkan mereka daripada Firaun, menyebabkan mereka ni boleh menyeberangi laut. Tetapi selepas itu mereka ni kufur balik, menyembah lembu dan sebagainya. Jadi ini adalah di antara simbol-simbol yang kita perlu ambil pengajaran. Jadi faulqiyas saharatu sujadan qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Jadi mereka ni bila nampak kebenaran terus
Jadi kebenaran ni adalah keimanan yang masuk dalam hati mereka, seolah-olah satu tindakan yang spontan dan luar kawal, terus mereka rebah. Sebab kerja mereka ni adalah untuk menjadikan sesuatu yang bukan ular supaya nampak ular. Para ahli sihir, chemist, scientist, whatever, yang dikumpulkan ini bukanlah dalam kalangan mereka yang biasa-biasa. Allah Ta'ala sebut sahar dalam Al-Quran. Sahar ni menunjukkan dia ni dari segi dia punya pangkat, dia adalah macam orang yang betul-betul experience. Ini tahap-tahap David Copperfield dengan David Blaine punya tahap. Bukan ahli silap mata yang kecil-kecil yang buat persembahan dekat sekolah waktu PIBG, tak. Bukan level tu. Ini sahar ni maksudnya dia punya level dia level David Blaine dengan Copperfield punya level. Jadi dia tahu kerja dia adalah untuk menjadikan bukan ular tu tali ke ataupun mineral rod ke whatever, kan, sebagai ular. Jadi bila dia nampak ular, dia tahu benda tu ular. Bila dia nampak tongkat Nabi Musa ini bukan silap mata, ini ular. Jadi dia tahu benda yang tak betul daripada benda yang betul. Sebab tu dia rebah. Iman terus masuk. Sebelum tu iman duduk dekat kepala. Dia faham apa yang Nabi Musa bawa, apa yang dia suruh dan sebagainya. Dan mereka ni, ada dalam kalangan mereka ni payah nak terima. Tapi sebabkan Fir'aun ni dia begitu kuat berkuasa. Sebab sebelum tu, kalau tuan-tuan tengok ayat yang sebelum tu kan, ayat yang 62, fatanaza'u amrahum bainahum wa asarrun najwa. Bila Nabi Musa cakap, kenapa engkau orang macam ni, kenapa tak berani stand up? Kenapa tak berani stand up? Kenapa nak ikut juga benda ni? Jadi mereka mula tanaza'u, mula rasa resah. Nampak? Macam dekat barat sekarang lah, semua tak berani nak lawan Zionis. Bila lawan sikit kena cancel. Instagram kena cancel, TikTok kena cancel, tak boleh nak kata apa. Jadi semua pun ya kan? Berapa ramai, baik modelnya, baik pelakonnya, kalau cakap against Zionis, semua tak dapat kerja dah sekarang. Punya dahsyat. Cakap sikit kena buang kerja. Nampak? Jadi ahli sihir ni dalam keadaan mereka macam tu. Kalau nak cakap lebih-lebih kan, kita ni tak ada gaji lah bang hujung bulan. Nampak? Jadi bila Fir'aun panggil, datang juga. Tapi bukan nak menunjukkan mereka tu tak tahu. Mereka tahu, cuma waktu tu belum ada iman yang penuh. Ini menunjukkan satu lagi pengajaran. Maksudnya, orang-orang kadang-kadang dia ada ilmu pengetahuan, tapi kita nampak ramai orang boleh cakap pasal Islam. Kita panggil contohnya orientalis, dia boleh sembang pasal Islam tu, memang hebat daripada kajian dia, lagi hebat daripada kita. Kita tengok pada orientalis daripada Jerman, daripada UK, dia boleh baca tulisan-tulisan lama, tamadun-tamadun lama tu. Kita pun tak ada kepakaran tu, punya hebat. Tapi ilmu yang belum bertukar menjadi iman. Tetapi apabila dia nampak bukti ahli sihir ni, terus apa yang dalam kepala tu turun dekat hati. Jadi gitulah, bila apa yang kita tahu bertukar menjadi sesuatu yang kita percaya, maka dia menjadi satu iman yang kuat. Macam kita ni dilahirkan sebagai orang Islam. Jadi kadang-kadang yang banyak datang dekat kita adalah syak. Oh, betul ke? Mana Tuhan ni tak tolong-tolong orang dekat Gaza ni? Mula dia tak boleh nak sabar. Banyak persoalan. Kenapa tak menangkan lagi ni? Dia tak nampak the bigger picture, macam mana benda tu. Jadi kadang-kadang hati kita pun boleh goyah. Bukan orang Gaza je yang kena uji, kita pun orang Islam ni kena uji. Kita tanya kat mana? Sebab kena uji teruk. Kita duduk bayangkan kalau apa-apa hal, kita ni ada bantuan, ada hero yang akan datang membela kita. Paling tidak pun kita tengok konon-kononnya, kalau kita harapkan orang Arab sendirilah boleh bersatu, tak juga. Satu-satu kita punya harapan, hope, kata orang, tak boleh nak layan. Jadi kita rasa marah dengan Tuhan. Ujian. Jadi ujian-ujian macam tu. Jadi kita ni sebagai orang Islam macam tu. Tetapi orang-orang yang kafir ni memang dia dah dengar. Dia punya struggle pula adalah untuk mencari kebenaran.
Bila dia dapat, maka dapatlah mereka tu seperti mana yang kita dapati pada surah Taha ni terus. Dan iman mereka tu juga adalah iman yang kita akan tengok macam mana kuatnya. Tapi Fir'aun ni kita tengok ayat 71 tu, qala amantum lahu qabla an adhana lakum. Dia kata apa? Oh, engkau orang ni beriman sebelum aku bagi izin. Belum bagi izin. Dia punya hebat dia tu. Apa namanya, Firaun ni cara dia dengan rakyat dia ialah dia bagi pada masa yang sama dia nak kontrol. Dalam ayat Al-Quran disebut fastakhaffa qaumahu fa'ata'uhu. Dia dengan setengah pemimpin ni dia takut rakyat. Firaun ni bukan jenis pemimpin yang takut rakyat. Rakyat takut dia. Setengah pemimpin dia takut juga kepada rakyat. Ini bukan jenis yang takut rakyat. Yang jenis kontrol semua. Nak buat apa-apa kena dengan dia punya persetujuan ataupun decree, iaitu tahap dia. Sebab itu apabila dia rasa malu kerana ahli sihirnya yang dikumpulkan daripada segala pelusuk bumi Mesir dikalahkan oleh seorang. Sebab kena faham juga sentimen itu. Kalau ramai kalahkan seorang biasa. Ini seorang kalahkan ramai dan orang tahu itu adalah ahli sihir, orang-orang yang dipilih oleh Firaun. Tak menang juga. Jadi Firaun sudah jatuh air muka. Sudah jatuh air muka. Jadi dia nak buat apa bila dah jatuh air muka? Dia keluarkan amaran. Macam mana Israel dengan mereka pada hari ini dengan Hamas. Berapa ramai Hamas yang dibunuh, yang boleh dapat dibunuhnya. Yang dibunuhnya adalah orang awam. Sebab apa? Dia dah jatuh, air muka dia dah tak ada. Malu. Dia malu. Jadi macam mana pun dia serang orang awam untuk tebus malu dia. Macam mana perangai Firaun pada ayat 71 tu, apakah kamu telah beriman sebelum aku izinkan kamu? Innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr. Lepas tu dibuat tuduhan pula. Bila dah kalah, itulah perangai dia. Satunya mengugut, keduanya membuat berita palsu. Ini perangai semua yang dapat kita tengok hari ni. Macam mana? Samalah macam mana Israel pada permulaan konflik sekarang ni, tuduh Hamas bunuh 40 orang, kerat leher baby dan sebagainya, menjatuhkan kehormatan tawanan wanita dan sebagainya. Ini biasa. Ini adalah taktik-taktiknya. Jadi dia kata fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum fi juzu'in nakhli wa la ta'lamunna ayyuna ashaddu 'adzaban wa abqa. Uqatti'anna aydikum. Ini merupakan satu benda yang hebat. Kalau dibunuh saja tak apa, tapi sebelum bunuh seksa, selepas seksa. Satunya dikerat tangan dulu, lepas tu dikerat kaki pula. Dia tak bunuh terus, dia bagi seksa sampailah mereka tu begitu. Apa yang berlaku sekarang pun kita tahu. Dia kata wala usallibannakum fi juzu'in nakh, dan aku akan salabah, ni maksudnya tegakkan kau, salibkan kau. Maksud salib tu asalnya bukan salib, bukan T tu. Salib ni maksudnya kita hukum seorang tu, kita gantung. Usallibannakum. Tapi yang menarik kat sini, setengah ulama kata, dia kata fi juzu'in nakhli, dalam batang kurma. Jadi dia bukan gantung sekadar lepas daripada dekat tangan dan kerat kaki tu, gantung dekat pokok kurma, tapi mengikut setengah pentafsir, ditebuknya batang kurma tu dalam keadaan tangan dah tak ada, kaki tak ada, dimasukkan dalam batang kurma yang sempit tu dan nampak kepala saja supaya mereka ni lebih terseksa. Jadi seksaan yang begitu dahsyat. Dan Firaun buat semua ni untuk memperlihatkan balik kepada semua penonton tadi, yang jumlah mereka adalah beribu-ribu. Ahli sihirnya telah pun dapat dikalahkan dan dia rasa malu. Jadi malu itu ditukar ataupun dia cuba nak mitigate malu tu dengan
menakutkan rakyatnya kembali. Taktik menakut-nakutkan ni berjaya. Banyak, tak payah. Politik dia memang biasanya kalau umpama kata kita perlu menakut-nakutkan untuk mendapat pendapat supaya orang kekal dengan kita. Jadi inilah yang dilakukan oleh Firaun. Dia kata wala ta'lamunna ayyuna ashaddu 'adzaban wa abqa. Jadi supaya kamu tahu, dia kata la ta'lamunna, supaya engkau tahu sama ada engkau tu adalah penduduk dia, rakyat dia, siapa yang lebih hebat. Tapi kita tengok ayat yang seterusnya, qalu lan nu'thiraka 'ala ma ja'ana minal bayyinati walladhi fatarna. Jadi kat situ mereka menjawab balik, kami takkan macam mana pun nu'thiraka 'ala, memilih engkau, prefer engkau, 'ala ma ja'ana minal bayyinat, kerana kami dah tengok bukti-bukti ni. Itu yang kita katakan tu, mereka ni sebelum ni dah ada knowledge pasal apa yang dibawa oleh Nabi Musa, pasal risalah yang dibawa oleh Nabi Musa, sebab dia nampak benda tu sebagai bukti. Dia nak tunggu bukti saja. Jadi iman tu terus tumbuh sampailah 100 darjah Celsius. Sebab apa? Inilah iman yang boleh memandang azab yang diancam oleh Firaun kepada mereka, bukan 1, 2, tapi 3, mungkin 4. Kerat tangan, kerat kaki, masuk di dalam batang pokok, ditegakkan dan dipamerkan dan dihina sebegitu rupa. Bagi mereka itu tidak cukup menakutkan mereka lagi dibandingkan dengan sekiranya mereka menolak kebenaran. Nampak? Dia punya iman. Jadi kat sini adalah merupakan satu sifat keajaiban iman. Kita dapat tengok kepada penduduk Gaza pada hari ini. Ambil lah bila mereka ni kematian anak, isteri, suami, bapa, emak, saudara mara, yang keluar daripada mulut mereka adalah Alhamdulillah. Dan kita tengok kadang-kadang kanak-kanak kecil umur 10 tahun, tak 10 tahun pun, bila diinterview dia punya cara berjawab tu lebih bijak daripada setengah orang yang 60 tahun kita. Cara dia jawab. Sebab apa? Keadaan mematangkan seseorang. Budak yang kecil kita boleh tengok macam mana jawapan dia tak setara dengan budak-budak yang sama umur dengan dia, dekat merata dunia. Pengalaman. Sebab dalam keadaan mereka ni sentiasa diuji, dan mereka jawab Alhamdulillah. Maksudnya kat sini kita tengok macam mana Allah Ta'ala uji setengah hambanya itu dengan mengambil daripada mereka orang-orang yang mereka cintai, sayangi, kasihi, dan mengambil daripada mereka segala benda. Bayangkan tuan-tuan, rumah tak ada, air tak ada, api tak ada. Yang kebuluran sekarang berapa banyak dah mati kebuluran sekarang. Family tak ada, kena bunuh. Nak melawan tak ada kuasa, tak ada apa. Senjata tak ada, kawan tak bantu, saudara mara tak bantu, tak boleh bantu. Tapi mereka tetap sebut Alhamdulillah. Itu dia. Macam mana ahli sihir di iman. Biarlah ambil daripada aku apa pun, tapi janganlah ya Allah ambil iman daripada tu. Jadi kita kena tanya diri kita lah, iman kita setara mana. Kadang-kadang kita ni belum diuji oleh Allah Ta'ala. Jadi kita harap dan berdoa kepada Allah supaya sentiasa menjadikan kita ni, hati kita tetap, hati kita ni kekal dalam jalan yang betul. Jangan dalam keadaan apabila kita senang barulah kita rasa dekat dengan Allah Ta'ala. Bila umpama kata Allah Ta'ala ambil daripada kita, payah. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Manusia itu bila Allah Ta'ala bagi benda, oh bagus ni, Alhamdulillah tahun ni meniaga bagus. Sebab apa? Tahun lepas pergi umrah. Minta dengan Allah Ta'ala. Kita jadikan ibadah tu untuk kesenangan dunia. Belum Allah Ta'ala uji lagi. Fa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Dalam keadaan kalau Allah Ta'ala uji kita dengan sakit, dengan bankrupt, dengan rugi, kita rasa Allah Ta'ala tak sayang kita. Iman perlu dalam dua-dua keadaan. Dalam keadaan kita senang, apatah lagi dalam keadaan kita susah. Dalam keadaan yang senang, mungkin mudah untuk kita manage iman kita, sebab kita rasa itu adalah pemberian Allah Ta'ala disebabkan oleh rahmat daripada kita.
Tapi dalam keadaan kita diuji dengan kesusahan, macam mana pula kedudukan iman kita. Jadi itu merupakan satu benda yang perlu kita fikirkan. Apakah kedudukan iman kita sama dengan kedudukan ahli sihir, yang kalaupun mereka tu diancam dengan sedemikian bentuk hukuman, yang bukanlah satu hukuman yang kecil-kecil, ni bukan penjara, bukan penjara yang kalau arwah dulu Tan Sri Zaman Khan, dia ketua pengarah penjara Malaysia tu kan, dia datang dekat universiti saya, kita tanya budak-budak, tanya satu hari berapa banduan dapat makan. Banduan makan satu hari 6 kali tu Malaysia. Lagi banyak daripada budak-budak universiti saya makan sehari berapa kali kalau masuk penjara. Ini bukan cerita hukuman macam tu, ini hukuman kerat tangan. Nak bagi dia handal, dia bukan kerat tangan kanan, kaki kanan, kiri, tak, dia silang saja, Nak menunjukkan Firaun ni saja, aku ikut suka hati aku lah, aku nak kerat tangan mana pun, tangan kanan kau, kaki kiri kanan, kaki kiri, macam mana pun aku punya hal. Aku nak letak kau kat mana, bukan aku nak gantung kau, aku tebuk batang korma tu, masukkan kau biar kau lemas dalam tu. Ini bukan ugutan penjara 10 tahun, penjara 20 tahun, makan satu hari 6 kali. Ini ugutan yang betul. Pun begitu, jadi dia kata selepas tu, bukan sebelum tu, ayat tu, innama taqdi hadhil hayatad dunya. Ayat yang sebelum tu, faqdi ma anta qadin innama naqdi hadhil hayatad dunya. Dia kata engkau nak hukum macam mana pun, nak keluarkan keputusan, buatlah macam mana yang kau nak. Ayat ni mahal lah. Ayat 60-72 ni, innama taqdi hadhil hayatad dunya. Ini hanyalah dunia. Kau buat keputusan, buatlah apa yang kau nak, wahai Israel, wahai Amerika. Bunuhlah, halaulah, kebulurkanlah kami, macam mana pun. Tetapi ini adalah hanya kehidupan dunia. Buat orang yang beriman tu, dia pegang dengan ayat wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan risau, jangan sedih, kamulah orang-orang yang tetap darjatnya tinggi. Sebab tu ayat selepas tu Allah Ta'ala sebut pasal darjat. Darjat, ayat yang seterusnya, darjat yang ada pada manusia disebabkan oleh itu. Jadi sikit lagi, inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana. Kami beriman dengan Tuhan kami. Nampak, Rabb amanna, dia dah percaya dah. Jadi inilah yang sepatutnya menjadi slogan kita juga, tuan-tuan dan puan-puan, beriman. Apakah iman kita kalau sekiranya diuji sedemikian rupa akan dapat bertahan? Bukan mudah. Kita tengok para sahabat, tapi Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran tentang kalau sekiranya mereka itu mengalami siksaan yang begitu dahsyat, maka tidaklah mengapa kalau sekiranya lisan mereka menyebut apa yang dikehendaki, tetapi hati mereka kekal. Seperti mana berlaku pada zaman Rasulullah. Bukan semua para sahabat itu apabila diseksa mereka itu kekal dengan syahadah, seperti mana Bilal, seperti mana keluarga Yasir, ibunya Sumayyah, anaknya Ammar, dan juga beberapa sahabat yang lain. Tetapi ada juga para sahabat yang tak tahan. Payah, tuan-tuan. Bila kita diseksa ni, bukan semua orang dapat lepas kepada ujian menahan sakit tersebut. Mereka ni diseksa sedemikian rupa, waktu panas tengah hari disuruhnya baring dekat pasir yang panas tu. Kita kalau pergi umrah pun, pergi haji pun, kalau semayang tu mana kita nak duduk dekat tengah-tengah dekat Kaabah tu kan, dia punya mamar dia bapaklah panas. Itu pun kita tak tahan, cari ceruk-ceruk yang ada bayang. Yang handal dia pergi
dekat betul-betul bawah matahari tu. Tak tahu kulit ni macam mana, tapi memang tak boleh nak pegang tau, memang panas gila. Mamar tu kalau dia sejuk betul, tapi bila dia kena matahari semacam dia punya panas, itu baru mamar. Ini tengah hari, padang pasir yang membakar, letakkan batu pula. Tak cukup dengan tu, ada yang dipakaikan dengan baju besi yang panas, demikian tak tahan. Jadi tapi apa yang kita dapati, ahli sihir ni semua tahan. Hebat dia punya iman dia tu. Semoga Allah Ta'ala mengurniakan iman yang sedemikian kepada kita, insya-Allah. Jadi itulah pengajarannya. Kita berhenti dekat situ. Simpulannya pada pagi ini kita tengok macam mana satunya persoalan kenapa Firaun, apakah simbol-simbol yang dibawa oleh Firaun yang boleh kita takwilkan dalam konteks kita dan konflik kita pada hari ini, Gaza dan sebagainya. Apakah maksud simbol Firaun itu sendiri? Kenapa beliau disebut dengan begitu banyak kali dalam Al-Quran? Kita dapat melihat juga macam mana iman yang bertukar daripada sekadar pengetahuan kepada sesuatu yang betul-betul meresap dalam lubuk hati. Iman yang menukarkan takut kepada manusia, takut kepada hukuman manusia, kesakitan, kepedihan, kehilangan. Ahli-ahli sihir ni bukan tak fikir, oh aku ni pun ada anak, bini dan sebagainya, keluarga ni, kalau aku lawan Firaun ni, siapa yang nak take care family aku dan sebagainya. Semua tu letak tepi semata-mata kerana inilah iman kami. Sebab kami takut kalau sekiranya kami tidak beriman, maka apa yang menunggu kami adalah azab. Jadi kita bercakap tentang kualiti iman para ahli sihir. Sebelum tu mereka adalah penentang. Dan macam mana Allah Ta'ala dengan kuasanya boleh menukarkan seseorang daripada menentang sesuatu kepada mempertahankan sesuatu, bahkan beriman dengan begitu dalam sekali dengan sesuatu tersebut, dengan Allah Ta'ala. Dan kita dapat lihat macam mana mentaliti orang yang beriman ni, dia tidak perlukan, dia tidak takutkan kehilangan dekat dunia, sebab walal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal untuk orang-orang yang beriman. Jadi insya-Allah kita setakat itu sahaja perkongsian kita yang saya telah kupaskan, dan insya-Allah kita akan teruskan perbincangan kita sekiranya kita, Allah Ta'ala berikan kesempatan lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.